Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat rakan maya semua. Glad to see you again today. Dan pada hari ini saya akan membuat sharing berkaitan dengan satu intervensi untuk meningkatkan impak pengurusan bimbingan SIC Plus menggunakan model KIPI, iaitu model KIPI by Coach Plus Ventricle. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan intervensi ini, stay tune bersama saya hingga ke penghujung sharing ini. Saya mulai sharing pada hari ini dengan membuat pengenalan. Model KIPI merupakan satu intervensi yang direka bentuk sebagai suatu inovasi pengurusan bimbingan dan pementoran pegawai SIC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu. Dan KIPI itu sendiri merupakan singkatan kepada kekuatan K, inisiatif I, progress P dan impak I. Model ini telah dibangunkan adalah untuk meningkatkan impak pengurusan bimbingan SIC Plus ke atas sekolah fokus bagi tahun semasa di bawah District Transformation Program under PPD masing-masing. Seterusnya, kita beralih kepada apakah objektif yang ingin dicapai dengan mereka bentuk intervensi ini. Model ini secara instrumental akan membantu untuk pertama, memperkenalkan satu model inovasi pengurusan bimbingan SIC Plus berorientasikan PPD base ataupun berorientasikan keperluan semasa PPD masing-masing. Kedua adalah untuk mengenal pasti kekuatan SIC Plus itu sendiri, kekuatan guru yang dibimbing dan juga kekuatan sekolah fokus di bawah District Transformation Program untuk menghasilkan impak yang maksimal. Ketiga adalah untuk mengenal pasti inisiatif yang bersesuaian dengan kekuatan guru di sekolah fokus. Keempat, memastikan guru di sekolah fokus menunjukkan kemajuan-kemajuan yang positif hasil daripada bimbingan SIC Plus. Dan kelima adalah untuk memastikan guru di sekolah fokus itu menunjukkan impak hasil daripada bimbingan SIC Plus sama ada melalui peningkatan markah skor SKPM G2 standard 4 pada tahun semasa dan juga peningkatan markah-markah murid yang diajar di kelas masing-masing. Seterusnya kita bergerak apakah matlamat utama mereka bentuk intervensi ini. Matlamat utama KIPI diperkenalkan adalah untuk membantu merapatkan jurang pencapaian antara murid di dalam kelas yang diajar dan memecut pembelajaran murid dengan membangunkan kapasiti guru melalui implementasi pembangunan profesional berkesan yang dirancang oleh SIC Plus dengan harapan akan dapat meningkatkan kompetensi guru yang dibimbing hasil daripada bimbingan ini. Seterusnya, ini merupakan carta model KIPI yang terdiri daripada 4 langkah. Langkah pertama ialah kekuatan K, langkah kedua ialah inisiatif I, langkah ketiga ialah progress P dan langkah yang keempat impak I. Dan untuk mengetahui bagaimana 4 langkah KIPI ini diimplementasi semasa bimbingan SIC Plus, saya akan jelaskan selepas ini. Seterusnya saya akan menjelaskan bagaimana model KIPI 4 langkah itu diimplementasi semasa bimbingan SIC Plus di lokasi. Okey, terdapat 4 langkah utama yang perlu dipatuhi. Kita mulai dengan langkah yang pertama iaitu kekuatan. Saya sebagai pembimbing guru perlulah menetapkan apakah matlamat bimbingan saya terlebih dahulu. Oleh itu, saya telah menetapkan untuk mengenal pasti siapakah calon AGI JPN pada tahun semasa. Oleh itu saya mencari apakah kekuatan guru di sekolah fokus di bawah District Transformation Program PPD itu sendiri. Oleh itu saya mendapati Cikgu A yang bertugas di SMK Pura Cendana, iaitu salah satu sekolah fokus, mempunyai ciri-ciri untuk menjadi calon AGI JPN pada tahun semasa, di mana dia menunjukkan minat, berinovasi dan telah mencipta inovasi PDP yang dikenali sebagai Kad Pintar nombor 9. Selain daripada itu, di sekolah fokus ini juga pengetua itu sendiri merupakan kekuatan kepada guru tersebut untuk terus berinovasi, di mana pengetua di sekolah SMK Pura Cendana ini very supportive dalam memberikan galakan kepada guru-guru untuk menghasilkan inovasi PDP, di mana pengetua telah memberikan reward dalam bentuk cuti rehat khas. Mana-mana guru yang telah berjaya menghasilkan inovasi PDP akan diberikan reward 1 hari
cuti rehat khas. Jadi ini saya rasa merupakan satu reward yang sangat menarik yang boleh memberikan motivasi kepada guru-guru di sekolah tersebut untuk menghasilkan lebih banyak inovasi-inovasi PDP yang lebih bermakna. Seterusnya, apabila kekuatan ini telah dikenal pasti, saya move kepada langkah yang kedua, iaitu inisiatif. Saya sebagai pembimbing guru telah mula memikirkan dan merancang apakah usaha-usaha yang perlu saya lakukan untuk menyokong cikgu A agar ia boleh menjadi calon AGI JPNS itu. Oleh itu saya telah memperkenalkan format AGI kepada cikgu A, dan format AGI ini sebenarnya merupakan satu tools yang boleh digunakan oleh cikgu A untuk menterjemahkan proses pelaksanaan inovasi kad pintar nombor 9 itu, dan akhirnya the end of the day saya akan membuat bimbingan penulisan agar inovasi kad pintar nombor 9 itu dapat diterjemahkan dan akhirnya kita boleh baca melalui satu pelaporan penulisan yang lengkap sebagai evidence. Dan seterusnya, selepas memberikan inisiatif, langkah ketiga yang saya lakukan ialah progress. Bagaimana saya memonitor kemajuan cikgu A selepas saya memberikan inisiatif itu. Progression itu saya akan buat melalui coaching dan mentoring dan juga bimbingan bersemuka dan maya yang saya lakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan cikgu A. Dan melalui progres ini juga saya boleh mendapat tahu sejauh mana perkembangan proses penulisan cikgu A. Dan akhirnya apabila saya sebagai pembimbing guru telah dapat mengenal pasti cikgu A telah berjaya menghasilkan penulisan AGI yang lengkap, maka saya akan bergerak ke langkah yang keempat, iaitu impact, iaitu step yang terakhir di dalam KIPI. Dan saya sebagai pembimbing guru, apakah impact yang saya harapkan daripada cikgu A? Of course, impact pertama yang saya harapkan ialah inovasi PDP yang dihasilkan oleh cikgu A melalui kad pintar nombor 9 ini akan dapat membantu cikgu A mengubah pengajaran pembelajaran yang pada awalnya bersifat tradisional dan konvensional kepada pengajaran dan pembelajaran yang aktif, hands-on, minds-on, dan juga mempunyai ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, impact itu of course kepada kemenjadian murid yang diajar oleh cikgu A itu sendiri. Dengan menggunakan inovasi kad pintar nombor 9 akan dapat meningkatkan pemahaman murid cikgu A di dalam tajuk yang diajar dan seterusnya menyumbang markah yang lebih tinggi di dalam ujian, peperiksaan ataupun mana-mana pentaksiran yang dilakukan oleh cikgu A. Dan saya selaku pembimbing guru, saya juga mempunyai hidden, matlamat yang hidden. Saya mengharapkan cikgu A akan dapat membentangkan hasil inovasi kad pintar nombor 9 ini di dalam AGI JPN pada tahun semasa. Dan ini juga merupakan satu platform kepada cikgu A untuk membuat penyeragaman ke atas inovasi kad pintar nombor 9 agar terus hidup dan juga dikongsi ke peringkat yang lebih tinggi agar impak itu dapat dirasai oleh rakan-rakan kita di luar sana. Demikianlah tadi satu penjelasan daripada saya, contoh bagaimana saya mencapai matlamat bimbingan hasil daripada mengimplementasi model KIPI ini ke atas guru yang dibimbing di sekolah fokus tertentu. And then sebenarnya ada banyak lagi matlamat-matlamat yang telah saya capai sebelum ini dengan mengimplementasi intervensi ini semasa membuat bimbingan, dan akhirnya dapat meningkatkan impak pengurusan bimbingan SIC Plus di lokasi dari semasa ke semasa.
Sebagai wrap up kepada sharing saya pada kali ini, saya berharap agar KP menjadi satu garis panduan dan rujukan kepada saya selaku pengamal untuk merancang pertama pengurusan bimbingan yang berkesan yang terdahulunya bersifat rutin telah berubah kepada bimbingan yang lebih sistematik dan terarah melalui model KP. Kedua, merancang plan pembangunan profesionalisme berterusan melalui langkah yang kedua, iaitu langkah inisiatif bagaimana saya selaku guru pembimbing akan merancang dan merangka usaha-usaha bagi meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang dibimbing pada bidang-bidang yang tertentu. Ketiga, merancang professional learning communities PLC melalui langkah yang ketiga, iaitu progress, di mana saya menggunakan PLC dalam bentuk coaching and mentoring dan bimbingan bersemuka sama ada secara bersemuka dan maya untuk monitor sejauh mana perkembangan guru yang dibimbing. Keempat adalah melalui keadilan sosial, kita cuba untuk mengembangkan bakat dan potensi guru yang dibimbing agar dia boleh menggunakan bakat dan potensi dia itu untuk berkembang dan membantu meningkatkan prestasi murid di kelas masing-masing. Dan yang terakhir ialah penggunaan data, hasil daripada data-data yang ditunjukkan melalui penghasilan intervensi dan inovasi itu dijadikan kayu pengukur untuk mengenal pasti isu dan punca masalah agar penambahbaikan berterusan dapat dilaksanakan oleh guru yang dibimbing. Sebelum mengakhiri wacana ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua rakan maya kerana bersama saya hingga ke penghujung perkongsian. Semoga model KP ini akan dapat membantu saya selaku pengamal untuk meningkatkan impak pengurusan bimbingan di lokasi. Oleh itu, sehingga kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Bye.